Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada anda yang beristirahat dekat rumah, jaga SOP. Tahniah kepada anda yang masih kekalkan kesihatan, yang masih berpanjangan. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Topik kita pada malam ni adalah ubat versus suplemen versus functional food. Okey. Terima kasih pada yang masuk live ni. Saya ingin ucapkan kepada Ayen, thank you. Okey. Boleh like, komen dan share untuk kita kupaskan topik pada malam ni mengenai ubat versus suplemen versus functional food ataupun superfood. Term dia adalah superfood lah. Okey. So antara tiga ni, apa yang kita nak makan, okey, apa yang bagus untuk kita punya badan, untuk kita punya badan ni dapat makanan yang sangat-sangat sihat ni untuk meneruskan kita punya kehidupan sehari-harian kita ni. Okey. Adakah kita makan ubat tu boleh menyebabkan organ badan kita ni dalam segi rawatannya, berpanjangannya kekal tak benda tu? Okey. Kalau kita makan suplemen ni, adakah kalau kita tak boleh nak makan sekali dengan pisang, tak boleh nak makan sekali dengan oren, tak boleh nak makan sekali dengan zat besi, kan? Kalau kita makan functional food ni, adakah functional food ni dia kalau kita makan boleh cegah terus penyakit akan datang, kan? So antara ubat, suplemen dan juga functional food, tuan-tuan dan puan, saya nak kupaskan satu persatu lah topik kita pada malam ni. Apa itu ubat? Okey. Ubat ni salah satu cara ataupun salah satu drugs ataupun dadah yang dia ada dekat dalam tu untuk mencegah ataupun dia nak merawat sesuatu penyakit tu lah. Okey. Dia lebih kurang macam kalau kita minum paracetamol, kalau kita makan paracetamol ataupun antibiotik dan sebagainya, so ada bahan kimia dia dekat dalam ubat ni, dia boleh menurunkan suhu badan kita sekiranya kita demam. Okey. Dia tak merawat badan kita, dia lebih kepada rawatan ubat ni. Okey. So dia ada dadah lah. Jadi kalau kita ni tak demam, tiba-tiba kita makan paracetamol, itu kita bukan lawan penyakit tu. Itu maksudnya kita cari penyakit. Jadi kita dekat luar sana tu jangan cari penyakit. That's why lah pada malam ni saya berada dekat dalam kereta, tuan-tuan dan puan. Kan? Dia berada dekat dalam kereta ni, tak semestinya kita tak kena penyakit, kan? Tapi at least kita ada precaution. Kita tak pergi tempat orang ramai. So saya bercadang untuk live pada malam ni untuk kupaskan topik pada malam ni, macam mana kita nak makan sehari-harian kita ni. Adakah waktu time kita sakit je kita nak makan ubat, ataupun adakah masa time kita sihat ni kita kena ambil suplemen, ataupun kalau macam kita sakit je baru kita makan functional food. Apa itu ubat, apa itu suplemen dan apa itu superfood. So topik ni saya ambil sebab apa? Kita sekarang ni dalam kata pandemik COVID yang PKP 2.0 ni takkan habis. Hari ni saja kes dah meningkat sehingga 5,000 lebih, tuan-tuan dan puan. Okey. Tapi kita dapat khabar berita daripada TV tadi tu, dia kata tak mungkin lah akan PKP penuh, kan. Kalau PKP penuh dan sebagainya, habislah. Semua orang akan habis lah, kan. Dah lah duit pun semakin lama semakin menyusut. And then kewangan kita pun tak berapa nak stabil. Simpanan pun semakin lama kita nak bantu orang lain, bukan kita nak bantu, tapi kita di sendiri pun nak bantu family pun kita mengangkat lagi, betul tak tuan-tuan puan? Itu tak tambah lagi penyakit-penyakit yang dibawa oleh kita yang masa 10 tahun yang lepas. Kita benda tu kita carry forward. Okey, bila kita carry forward satu penyakit tu, tuan-tuan dan puan, kita perlu dapatkan rawatan segera dengan doktor. Tapi kadang-kadang bukan kita tak boleh nak makan ubat, bukan kita tak boleh nak makan suplemen, bukan kita tak boleh nak makan functional food. Contohnya tuan-tuan dan puan, dia lebih kurang macam ni lah. Bila masa yang sesuai kita nak makan ubat, bila masa yang sesuai untuk kita makan suplemen, bila masa yang sesuai untuk kita makan functional food. Okay. Suplemen ni dia macam vitamin C lah, macam vitamin C, macam magnesium, zinc dan sebagainya dalam bentuk kapsul tablet tu, kan. Itu vitamin. Okey. Vitamin ni tugas dia dalam jangka masa yang panjang dia akan meningkatkan tubuh kita punya immune system lah. Maksudnya dia bukannya macam hari ni makan, lepas tu besok dia terus elok, dia terus sembuh daripada penyakit tu. Dia bukan macam tu fungsi dia. Jadi fungsi macam vitamin C ni yang biasa kita minum ataupun makan, dia akan membina kita punya daya ketahanan badan, immune system kita ni, mengikut yalah berapa dos yang kita ambil, dan mengikut juga kita punya badan ni macam mana kita react terhadap vitamin tu. Tapi kalau kita makan vitamin ni, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh nak terlebih dos.
Macam satu hari tu, contoh vitamin C kita boleh kurang 500 miligram ke bawah saja, contoh kan. Jadi dia tak boleh nak berlebihan. Kalau berlebihan, vitamin tadi tu dia akan ada side effect dekat kita punya badan. Sama juga dalam kata lain untuk ubat lah. Kalau misal kata kita tak kena migraine, kita tak ada orang kata sesama ataupun batuk, tiba-tiba kita makan pula ubat batuk saja, nak makan ubat batuk saja je, nak makan ubat sesama ni. Kan? Dia tak tahu benda tu nak rawat dekat mana, jadi dia akan buatkan badan kita tak normal lah. Kita akan rasa badan kita ni tak sedap lah, tuan-tuan dan perempuan. Pernah dahulu, saya ni memang pada masa kita belajar dulu lah, masa kita diploma kan, saya suka sangat makan Panadol ni. Saya suka makan paracetamol ni kan. Kalau pening kepala ke, kalau rasa macam nak demam ni, terus telan Panadol. Memang rajin gila lah makan ubat ni, tuan-tuan dan perempuan. Memang rajin gila. Tapi saya jumpa ada seorang kawan saya ni dia gurau-gurau je lah. Dia cakap, Zat, kalau kau ni suka makan ubat, kata kalau satu hari nanti dunia ni ada zombie kan, zombie habis ambil makan ubat kau ni kan, so badan kau ni dah bergantung kepada ubat tadi tu. Jadi zombie dah makan ubat, so dah tak ada ubat dah. Jadi badan kau ni dah tak boleh nak find out that ubat kan, dah tak boleh nak find out that ubat, so badan kau ni collapse lah. Sebab dia bergantung harap kepada ubat tadi tu. Dan ubat tadi tu dia akan bagi, orang kata macam umpamanya macam ni, kalau kita ada fungsi dia macam ni lah. Ubat ni untuk rawatan, contohnya kalau macam kita kena sakit darah tinggi lah, darah tinggi. So doktor dia akan bagi ubat darah tinggi. Jadi bila kita makan ubat darah tinggi, darah kita tu akan jadi normal balik. Selepas tu bila kita check, kena makan lagi ubat darah tinggi sebab dia naik ataupun dia turun. Kena makan lagi ubat darah tinggi. Lepas tu kalau kita bulan depan tu, kalau kita tak makan ubat darah tinggi ni, darah tinggi kita tu akan sentiasa maintain naik. Dan bila darah kita naik, tuan-tuan dan perempuan, itu yang menyebabkan kita punya jantung, itu yang menyebabkan sistem darah kita ni dia jadi tak normal dan sebagainya. Dia akan datang pula penyakit-penyakit seperti stroke dan sebagainya. Sebabkan stroke ni darah tak mengalir lancar. Okey, stroke ni darah tak mengalir lancar. Dia kolesterol dah terlalu block dekat kita punya darah tu. Saluran darah kita ni dah pekat, dia dah block. Jadi darah ni tak boleh nak mengalir dengan lancar. Nutrien yang nak lalu dekat darah ni dah tak boleh tersekat dah. Dia macam longkang yang penuh dengan sampah sarap. Air dah tak boleh nak mengalir dah, tuan-tuan dan perempuan. Jadi bila air dah tak boleh nak mengalir, bila air makin banyak, sampah makin sarap kat situ, dia tak boleh nak melalui satu lubang tu. Darah kita ni tak lancar nak lalu untuk sampai kepada otak ni. Dia nak supply oksigen dan sebagainya. That's why lah orang yang kena stroke, okay, sebabkan saluran darah dia tersumbat yang dah lama dia dah pecah. Jadi kalau pecah dekat jantung, dia akan sakit jantung. Jadi kalau dia pecah dekat kepala, dia akan stroke lah, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kat sini pentingnya peredaran darah tadi tu. Tapi apa yang saya nak ceritakan kat sini, kalau kita ambil ubat secara continuous, ibaratnya macam ni. Saya berada dekat dalam kereta ni sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan. Dengar saya ada dekat dalam kereta, tuan-tuan dan perempuan. Sekali saya nampak lampu yang dekat depan kereta saya ni menyatakan bahawa ada masalah tayar saya tak pump angin. Okey, ataupun masalah radiator saya problem, dia ada indikator warna merah kat situ. Dia bagi warning lah. Dia bagi warning. Jadi kalau kita ada masalah radiator, bermaksud kita pergi dekat radiator tu, kita akan fix dekat tempat radiator tu. Okey, kita akan fix dekat tempat radiator tu, tuan-tuan dan perempuan. Tapi apa yang jadi adalah, saya pergi dekat bonnet depan ni, dan saya akan matikan signal yang menyatakan radiator saya tu problem. Jadi bila saya berada dekat tempat seat driver, saya akan nampak signal tu dah hilang dah. Signal tu dah hilang. Signal yang menyatakan radiator saya tu problem, dia dah hilang. Okey, bila dah hilang, saya yakin yang radiator saya ni dah fix lah. Tak ada masalah. Dah repair lah maksudnya. Itulah ubat, tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Dia hanya tutup simptom, tapi dia tak buat langkah pencegahan. Okey, bermaksud kalau saya punya radiator problem, saya hanya menghilangkan signal. Hakikatnya, tuan-tuan dan perempuan, saya tak menyelesaikan masalah radiator saya pun problem tadi. Saya hanya tutup lampu indikator saja, tuan-tuan dan perempuan. Tapi masalah radiator saya tadi tu masih ada. Sama juga dengan penyakit yang ada dekat dalam badan kita ni. Kita hakikatnya hanya melegakan dalam masa yang terdekat. Kelegaan tu sementara. Kelegaan tu sementara sebenarnya, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita tak nak benda tu, keadaan tu dia, kelegaan tu sementara. Kita nak kalau boleh, kita punya kesihatan ni dia berpanjangan. Bulan ni sihat, bulan depan sihat, insya-Allah dengan izin Allah, dan dengan izin Allah, Allah bagi ni, okey, kita sihat walafiat. Itu kalau kita ambil ubat. Tapi tak bermaksud kita tak boleh nak ambil ubat.
Kalau kita pergi jumpa dengan doktor, contohnya kita rasa badan kita dah tak normal kan. Jadi kita pergi jumpa doktor ni untuk kita cek orang kata bacaan, untuk kita cek kita punya diri kita ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Doktor tolong scan saya punya badan ni ada tak any problem. Dan doktor dia akan ambil darah kita ni, dan doktor ni pun dia akan ambil kita punya air kencing, okey. Dia akan cek kita punya kandungan protein dekat dalam kita punya air kencing banyak ke tak. Dia akan tengok juga kandungan bacaan hati kita ni, bacaan bawah pinggang kita ni, dan bacaan kita punya uric acid kan, semua reading dia ada dekat situ. Jadi kita akan dapat satu whole report untuk diri kita ni, tuan-tuan dan puan. Barulah kita boleh tahu yang kita ni benar-benar sihat ataupun tak. Bukannya kata aku sihat je, tak ada masalah pun, aku rasa macam aku okey je, dekat luaran ni nampak sangat-sangat sihat, tuan-tuan dan puan. Hakikatnya imun sistem dia tak berapa nak stabil. Hakikatnya dia ada darah tinggi. Muka nampak cantik, kulit nampak flawless, tetapi dekat belah dalam ni sebenarnya, ya Allah ya tuanku, dah macam tongkang pecah dah. Sebab apa? Dia tak jaga kat belah dalam. Dia hanya jaga surface saja, tuan-tuan dan puan. Jadi kita perlukan something, okey, yang masuk dekat dalam badan kita ni, dia akan normalkan organ badan kita yang tak normal. Jadi organ badan kita yang tak normal tu disebabkan kita punya lifestyle makan tadi tu, tuan-tuan dan puan. Memang makanan kita tak boleh nak halang siapa-siapa nak makan. That's why kat Malaysia ni memang sangat heaven of food. Orang banyak penyakit yang datang kepada mereka ni sebenarnya, okey, yang diorang ni tak tahu apa benda yang diorang makan ni apa bagi khasiat kepada badan diorang. Diorang tahu nak sedap je kan. Diorang tahu minum semua nak sedap, makan semua nak sedap, sebab diorang rasa benda tu kepuasan bagi diorang. Tetapi tuan-tuan dan puan, satu tip saya nak bagi, orang yang bahagia, orang yang benar-benar hati dia tenang, jiwa dia bahagia, okey, berjaya dunia dan akhirat. Ciri-ciri dia adalah kalau dia pergi makan, tuan-tuan dan puan, kalau ada telur masak kicap pun, dia ambil nasi sikit pun dia dah bersyukur gila dah. Sebab dia dah rasa benda tu sebagai nikmat yang dia dapat makan sedap pun, dah ada bau, dah ada deria rasa dan sebagainya. Dah syukur, Alhamdulillah. Itu petanda orang yang bahagia. Petanda orang yang tak bahagia adalah apabila dia pergi kedai makan, semua lauk dia nak tibai. Semua lauk buffet tu dia nak makan, tuan-tuan dan puan. Itulah orang yang dia tak berapa nak, dia tak rasa bersyukur. Dia rasa dengan ketamakan dia, dengan makan benda tu semua, dia akan kenyang. Dan dia akan kenyang, badan dia akan rasa sedap. Hakikat dia, penyakit ni tuan-tuan dan puan, dia bukannya datang terus on the spot. Dia akan carry daripada umur kita 30-an. Okey, start 30-an tu, kita punya body kita ni, collagen dalam badan kita ni, collagen dekat lutut kita ni, tuan-tuan dan puan, dia akan start degrade. Macam kita punya handphone lah. Tuan-tuan dan puan sekarang ni beli Android, yang dahulu punya Android yang quad core, yang ada 4 processor. Kan? Kenapa tak pakai je yang processor yang quad core tu sehingga sekarang, dan tuan-tuan dan puan upgrade lagi sampai 6 core, sampai 8 core, sampai yang 12 core. 6 gig RAM, 8 gig RAM, 12 gig RAM, upgrade. Kenapa tak nak pakai je lagi handphone yang lama tu? Sebab barang-barang elektronik yang tuan-tuan dan puan, dia ada lifespan dia. Dia ada jangka hayat dia, tuan-tuan dan puan. Dia bukannya kalau kita beli Android pada tahun 2010, kamera yang kita tengok 2010 tu, dia akan sama stay berpanjangan dan elok sehingga tahun 2020. Dia akan degrade, tuan-tuan dan puan. Begitu jugalah badan kita ni, tuan-tuan dan puan. Maksudnya, device kita, handphone kita tu, kita perlu upgrade. Sama juga dengan kesihatan kita ni. Kita kena upgrade. Okey? Kita kena scan badan kita ni. Kita kena melakukan pembersihan dekat dalam badan kita ni, tuan-tuan dan puan. Kita kena, orang kata, menyeimbangkan apa yang tak seimbang dekat dalam badan kita ni. Macam yang saya buat live sebelum ni. Satu organ kita yang problem, contohnya usus yang problem, kita akan dapat migraine. Sistem saraf. Sistem saraf kita ni yang problem, migraine yang kita akan dapat. Sebab usus tadi tu problem. Sebenarnya, usus adalah rumah segala penyakit. Okey, so kalau rumah segala penyakit kita ni, kita dapat singkirkan, kita dapat buat perkumuhan usus kita ni, dapat melakukan kerja dia secara optimum, tuan-tuan dan puan. Kita punya usus ni sihat, insya-Allah semua badan kita ni sihat. That's why dalam patah bahasa Inggeris ada cakap, okey, dia ada cakap macam mana tau? The best pharmacy is your gut. GUT, the best pharmacist in the world. Bukan the best pharmacy in the state, in taman. Bukan. The best pharmacist in the world is your gut, is your usus. Tu yang pertama sekali. Sebab semua penyakit, semua makanan, bila kita makan, dia akan kita telan, dia semua akan mentenakkan diri dia, akan buat sel-sel ni bagi dekat semua badan-badan kita ni melalui proses penghadaman yang berada dekat dalam usus ni. Dia akan serap semua dekat situ, tuan-tuan dan puan. That's why kalau usus kita sihat, walaupun datang penyakit tu senang kita nak remove. Okay? So,
kalau kita makan suplemen, contoh macam makan vitamin C, kita pun tak boleh nak makan lebih tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Kalau kita makan lebih vitamin C, okey, ada setengah tu dikata kalau kita makan vitamin C, kita tak boleh makan sekali dengan susu ke apa lah. Adalah orang duk cakap macam tu. Sebab apa? Dia akan mengganggu proses penyerapan vitamin C tadi tu terhadap kita punya badan ni tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan dan puan kena ingat, sesuatu nutrien yang masuk dekat dalam badan kita ni tuan-tuan dan puan, kita kena make sure darah kita ni lancar supaya darah kita ni dia boleh menghantar nutrien yang kita makan tadi. Pelbagai nutrien yang kita masuk, vitamin A sampai Z lah kan. Vitamin A sampai ke Z ni tuan-tuan dan puan, dia tak mungkin boleh sampai kepada organ badan kita sekiranya darah kita tu dia ada block, dia ada blockage, dia ada benda yang menyekat dia. Jadi bila tak dapat nak serap oleh badan kita ni, kita makanlah vitamin C 1000 kali pun. Kita makanlah 1000 vitamin A sampai Z pun. Tak ada masalah. Tetapi vitamin tadi tu dia lalu je. Inilah point dia. Okey, saya nak bagi tahu. Yang penting kita kena faham saluran darah kita ni kena lancar dulu. Okey, kita kena detox dulu. Kita kena singkirkan dulu bahan-bahan yang tak normal dekat usus ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan kena buat pembersihan berkala dulu. Okey, bersihkan usus dulu kan. Bila usus dah bersih, imun sistem kita tu dia akan meningkat. Barulah kita makan vitamin C tadi tu, dia akan cepat serap dekat dalam badan kita, anggota kita yang memerlukan makanan tadi ni. Macam tu lah tuan-tuan dan puan. Okey. So kalau kita nak vitamin C sampai Z sekalipun, ataupun ada nutrien-nutrien yang lain, magnesium, potasium, zinc, iron ke magnesium ke apa kan. Nak masuk dekat dalam badan kita ni 200 nutrien sekalipun, kita kena make sure usus kita ni cantik dan bersih dahulu tuan-tuan dan puan. Kalau orang tu dia perut dia agak besar sikit ataupun dia buncit sikit dan sebagainya tuan-tuan dan puan, usus dia akan mengeras, dia sukar nak membuang air dan sebagainya, itu saja dah ada masalah sembelit ataupun dia ada masalah kronik yang dekat usus ni. That's why kena dia stage dia mula-mula usus kita ni sakit. Okey, bila usus kita ni sakit, dia terluka dekat dalam ni, dia terluka tuan-tuan dan puan. Kita kurang minum air tapi makanan banyak, kurang minum air tak cukup dekat dalam badan dan sebagainya. Berapa air intake yang kita perlukan minum, kita terlupa nak minum dengan orang kata baiklah. Jadi bila air tak ada, badan kita ni dia kekurangan sesuatu catalyst untuk nak menolak usus kita punya benda yang tak diperlukan dalam usus. Segala hora yang ada kat dalam usus nak keluar tak boleh sebabkan air tadi tu kurang cukup tuan-tuan dan puan. Jadi bila air tu kurang cukup, jadi fungsi usus nak buat kerja-kerja dia ni tak berapa nak optimum, jadi dia tak boleh nak bagi nutrien kepada benda-benda yang lain. Okey, itu yang tadi suplemen tadi tu. Setengah makan suplemen, kita tak boleh, orang kata satu hari tu kita nak makan 10 biji vitamin C. Dia tak mungkin boleh macam tu tuan-tuan. Dia akan bagi side effect dekat badan kita. Jadi kita kena makan benda tu, dos dia ada dia punya had dia. Sebab tu doktor cakap makan antibiotik ni berapa kali sehari, dia tak nak terlebih. Sebab itu adalah sintetik. Dia adalah orang kata bahan kimia dadar kan. Macam tu. Tapi kalau kita makan vitamin ni, ada serta-serta vitamin kita makan sekali, kita tak boleh nak makan juga dengan ubat. Jangan sekali kita makan vitamin C ataupun sekali dengan ubat tuan-tuan dan puan, dengan antibiotik. Itu yang bahaya. Inilah pros and cons dia vitamin dengan suplemen ni. Jangan kita makan sekali. Jangan kita makan antibiotik dengan vitamin C ataupun benda suplemen ni makan sekali. Kita kena ada jarak masa. Kalau kita tak ada jarak masa, nanti dia akan effect benda tu. Dia akan effect. Dia akan ada something wrong dekat dalam badan kita ni. Tapi dia tak nampak sekarang. Contohnya tuan-tuan dan puan, dia lebih kurang macam ni lah. Saya nak bagi satu situasi. Kalau sekiranya anda yang dekat luar sana tu bekerja. Okey, bekerja. Pergi kerja pagi, balik petang, balik malam dan sebagainya selama 10 ke 20 tahun. Tapi anda rasa memang sangat-sangat sihat. Anda rasa memang tak ada apa-apa pun, aktif okey je, berdiri lama dan sebagainya kan. Tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan, apabila anda kurang tidur, okey, quality sleep anda kurang kan. Anda dah balik pukul 1 pagi, kadang-kadang tidur. Kadang-kadang kalau besok ni cuti, malam ni tak payah nak tidur lah, malam minggu. Relax lah bro. Kan? Relax lah. Kita tak payah nak tidur awal. Betul tak? Kita main game dulu. Main game sampai pukul 6 pagi. Main game sampai pukul 5 pagi tuan dan puan. Lepas tu minggu depan tu kerja balik. Shift pagi malam dah tunggang terbalik dah. Kadang-kadang terasa pergi office tu rasa macam tak pijak bumi dah. Tapi tuan-tuan dan puan sehat je. Tak ada apa-apa. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu, itu petanda awal. Bila kita tak ada rasa sakit disebabkan aktiviti kita yang tak berapa nak normal tu, kejap-kejap siang, kejap-kejap malam bertukar dan sebagainya, day and night mode tu lebih kurang sama je. Dia tak ada waktu dia. Kan? Kita tak separate benda tu.
Nanti umur kita 50, masa tu kita dah habis bekerja dan sebagainya, barulah penyakit tu dia akan arise. Barulah penyakit tu dia akan naik. Barulah dia akan memanggil kita sikit-sikit akan degrade badan kita, tuan-tuan dan perempuan. Kerana apa? Pada masa tuan-tuan dan perempuan pergi bekerja dan sebagainya, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, tak menentu masa, main game pun sampai pukul 5 pagi, kejap tidur, kejap tak tidur, kan, ada penyakit insomnia dan sebagainya. Pada waktu ketika itu, badan tuan-tuan dan perempuan, dia tak boleh nak baca penyakit apa yang datang. Pada masa tu dia tak boleh nak baca, badan kita ni dia tak boleh nak read ataupun dia tak boleh nak baca penyakit yang ada dekat dalam badan kita ni. Sebab kita masa tu active lifestyle kan. Tapi kita tak dapatkan nutrien. Badan kita ni dia dah penat bekerja. Jantung kita dah pump dah banyak dah. Dia bekerja dan sebagainya kan. Tapi dia tak boleh dapat nutrien yang banyak sebab dia perlukan nutrien untuk buatkan kerja dia. Kan, sel kita ni perlukan nutrien untuk kekal sihat lah sel ni. Jadi sel yang sihat dia membentuk tisu yang sihat. Tisu yang sihat dia membentuk organ yang sihat. Organ yang sihat dia membentuk satu sistem badan kita ni yang sihat. Jadi sistem badan kita ni tadi ada 6 tau. Peredaran darah, saraf, metabolism, kan, penghadaman, sistem pernafasan ni kan. Dia ada beberapa, ada 6 lebih kurang. Jadi satu sistem yang komplit ni root dia adalah bergantung kepada sel tadi ni. Yang punca dia adalah sel tadi ni. Jadi kalau sel kita ni dia sihat, tuan-tuan dan puan, dia akan bentuk tisu yang sihat. Tisu yang sihat akan bentuk organ yang sihat. Organ yang sihat dia akan bentuk sistem badan kita yang sihat lah. Jadi kalau katakan sistem badan kita ada satu yang problem, bermaksud adalah salah satu sistem kita tu yang ada masalah. Dan dia akan efek benda-benda lain. Dia macam kereta jugalah. Kan? Kalau minyak tak ada, tak boleh nak bergerak. Kalau minyak tak ada, tuan-tuan pantai letak minyak air dekat dalam kereta tu. Kereta tu nak start, melompatlah dia. Kan? Lepas tu dia akan efek pula komponen-komponen kereta yang lain. Dia akan efek pula enjin. Lepas tu kita dah kena buat dah maintenance dan sebagainya. Sebab tu lah saya cakap tuan-tuan dan puan, kereta kita boleh maintenance. Kita boleh maintain sebulan sekali kita servis, 2 bulan sekali kita servis. Tapi kita lupa, yang paling bernilai aset ni adalah diri kita sekarang ni. Kita lupa nak servis dia. Kita lupa nak maintain dia. Kita terlupa badan kita ni dah buat bekerja untuk dia. So cakap terima kasih banyak-banyak dekat badan ni. Sebab kalau tak adalah yang kita sekarang ni berusaha daripada dulu dan sihat ni, boleh buat melakukan bisnes sebagai usahawan yang berjaya, yang tengah tengok live ni kan, tak mungkinlah kita berada sekarang ni kan. So kita bersyukur kita masih lagi dapat menonton live dengan mood yang ceria, mood yang happy. Walaupun kita tengah pandemik PKP 2.0 ni tuan-tuan dan puan, tapi kita jangan putus asa. Kita kena cari jalan. Kita kena nampak satu-satu masalah tu sebagai satu peluang. Okey? Kalau macam industri saya ni lah kan, kita ni dalam bidang servis dan juga dalam bidang kita offer solution kepada orang kan, produk untuk kesihatan punya industri. Okey, kita ada buat functional food. That's why saya cakap tadi, kita ada drugs, okay, kita ada ubat, kita ada suplemen dan kita ada functional food. Okay, functional food ni makanan yang berfungsi. Makanan yang berfungsi ni, dia sama je lebih kurang macam superfood, tetapi dia punya high intensity of nutrient tu, dia lagi padu, dia lagi banyak dia punya antioksida dia. Kalau kita makan banyak macam mana pun, dia takkan bagi side effect dekat kita punya badan tuan-tuan dan puan. Malah dia akan extend lagi lifespan kita ni, dan dia akan menyihatkan lagi kita punya sel. Sehinggalah last sekali end result dia, kalau kita makan superfood ni tuan-tuan dan puan, kita akan dapat awet muda. Okay, kita akan reverse kita punya age ni tuan-tuan. Kita akan hack diri kita sendiri. Bukan setakat hacker je boleh hack ataupun menggodam laman sesawang, tapi kita pun boleh hack diri kita sendiri. Tanpa kita sedar tu, sebenarnya badan kita ni, dia dah rasa sedap dah. Bila badan kita ni tuan-tuan dan puan, dia dapat sedap kan, dia dapat sel kita ni dapat makanan yang sedap, iaitu makanan daripada functional food ataupun superfood tuan-tuan dan puan. Sel kita ni dia akan bekerja macam superfood juga dia makan. Sebab dia dapat nutrien tu berlebih-lebihan. Kan? Berlebih-lebihan. Okey. Contohnya macam ni. Kalau tuan-tuan dan puan makan satu superfood, tapi kita punya kepala tak problem, jantung okey, hati okey, tapi kita punya lutut tu dia ada problem. Jadi segala nutrien yang ada dekat dalam superfood tadi ni, dia akan pergi dekat organ kita yang tak normal. Tapi dia tak fight that penyakit, tapi dia akan normalkan organ badan kita yang tak normal tadi tu. So benda yang abnormal, yang ada toksin dekat dalam kita punya lutut, yang collagen tak cukup dan sebagainya, dia akan remove sendiri. Dia akan keluarkan benda tu. Dan bila keluarkan benda tu, dia memang akan ada healing crisis ataupun krisis penyembuhan. Di mana krisis penyembuhan ni dia bersifat sementara. Macam saya dulu,
saya dah diperkenalkan satu superfood ataupun functional food, iaitu Lingzi, tuan-tuan dan puan-puan. Lingzi ni merupakan cendawan Ganoderma. Orang kata special punya cendawan lah. Dia bukan je cendawan-cendawan yang kita biasa tengok, yang biasa lihat, yang biasa kita tanam tu. Dia bukan cendawan yang tu, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau setiap hari kita makan, walaupun kita makan 3 botol bersama dengan ubat, bersama dengan ikut saranan doktor. Doktor cakap, okay, you ada gout, you kena makan ubat ni. Okay, you ada darah tinggi, you kena makan ubat ni. You ada kencing manis, you kena ambil insulin ni dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita makan superfood tu sekali dengan ubat is okay. Tapi yang paling bestnya, kita akan dapat kesan daripada ubat. Dan superfood tadi ni, dia akan remove segala bahan kimia yang ada dekat dalam ubat tadi ni. Dan kita hanya akan dapat ubat yang betul-betul ubat, bukannya bahan kimia yang ada dekat dalam ubat. Sebab Lingzi tadi ni, superfood tadi ni, dia remove sekali ubat yang ada dekat dalam kita punya badan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, semua ni atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni atas izin dia juga. Tapi bukanlah kita kata kita makan superfood ni terus sembuh, ataupun kita makan superfood ni orang kata tak ada dapat penyakit langsung. Dia bukan macam tu, tuan-tuan dan puan. Tapi fungsi superfood ni adalah dia akan menormalkan badan kita yang tak normal. Okey, direct function dia. Dia akan kawal kita punya kolesterol. Seperti Lingzi, yang saya tahu Lingzi lah. Okey, banyak superfood yang dekat luar sana tu. Tapi Lingzi ni one of the superfood, one of the functional food yang kita sendiri dah kaji benda ni 40 tahun, siap ada jurnal lagi. Siap ada satu buku jurnal yang menyatakan setiap case study mengenai HIV, mengenai penyakit kronik yang 3 serangkai tu, tuan-tuan dan puan. Dan benda ni memang dah ada result, memang dah ada proven. Orang ni selama ni, contoh dia ada kencing manis, okey. Dia pergi makan ubat doktor, dia ambil injek insulin dan sebagainya, sebabkan dia punya pankreas tadi tu, dia tak boleh nak masukkan gula dalam darah kita ni kan. Gula dalam darah kita ni berlega-lega, dia tak boleh masuk kat dalam sel. Jadi sel dia tak dapat tenaga, gula dia tak dapat. Disebabkan kegagalan badan kita ni tak boleh nak optimumkan tadi gula tadi ni. Mana datangnya gula? Setiap makanan yang kita makan, setiap makanan yang kita consume, tuan-tuan dan puan, kita akan dapat gula. Okey? So, kecepatan makanan ni menjadi gula, dia kalau dalam bloodstream kita ni terlalu banyak makanan yang kita makan, jadi gula ni pun akan berlega-lega. Sebab kalau dia tak boleh nak masuk ke dalam sel, dia akan berlega-lega dekat dalam kita punya darah. That's why gula dalam darah kita ni dia akan jadi tinggi, tuan-tuan dan puan. Sebab dia tak boleh nak masuk dekat dalam sel. Puncanya sebab dia tak ada insulin. Jadi setiap makanan yang kita makan ni memang menghasilkan gula. Jadi superfood tadi ni, dia membantu kita dalam masa yang sama, dia akan melancarkan darah dan dia akan buang segala kolesterol-kolesterol tadi ni. Dia akan buang sekali, dia akan melawaskan sekali semasa kita membuang air besar. That's why kalau kita makan superfood, imun sistem kita ni, dia akan membina imun sistem kita ni dari peringkat ke peringkat, dan dia akan menguatkan imun sistem kita ni, tuan-tuan dan puan. Dia akan stabilkan imun sistem kita ni, tuan-tuan dan puan. Dia tak boleh imun sistem kita ni terlalu tinggi. Dia tak boleh juga imun sistem kita ni terlalu rendah. Dia kena stabil macam ni. Okay? That's why saya nak cakap, kebanyakan orang yang kena jangkitan COVID ataupun yang kena virus ni mudah terjangkiti sebenarnya. Imun sistem dia dah rendah. Imun sistem dia tak boleh nak adjust. Okey. Kadang-kadang dia ada penyakit kronik dan sebagainya, dia akan jadi lagi double benda tu. Kalau kena penyakit ni. That's why kita kena buat langkah pencegahan. That's why kita kena makan satu benda yang boleh mencegah kita. Bukan setakat nak merawat, hanya hilangkan satu simptom, hanya lega dalam keadaan sementara sahaja. Kita nak kelegaan tu dia kekal berpanjangan. Dan bila ada penyakit, bukan kata kita makan superfood tak boleh dapat penyakit. Tetapi kalau kita makan superfood, tuan-tuan dan puan, penyakit yang datang dekat dalam badan kita tu, kita boleh simply remove out dekat dalam badan kita tu. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Sebab ini semua asbab saja, tuan-tuan dan puan. Allah tu nak kita berusaha. Dia nak kita mencari benda yang the best. Sebab tu, tuan-tuan dan puan, dalam pepatah kan, dia ada kata, kalau nak pergi belajar sampai negara China. Dia suruh kita ni unlimited belajar, pergi sampai ke negara sana, tuan-tuan dan puan. Sebab ada something yang ada dekat situ, khazanah dia yang ada dekat situ, dia boleh merawat penyakit-penyakit kronik yang kita sendiri sebenarnya sebelum-sebelum ni kita tak aware lah benda tu. Dia memang ada. Dan benda tu adalah Lingzi, tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi tahu. Lingzi ni dia bukan ubat, Lingzi ni dia bukan suplemen, tapi Lingzi ni, tuan-tuan dan puan, dia adalah direct functional food. Bila kita makan benda tu, dia akan buatkan direct function. Okey? Dia akan lancarkan darah. Dia akan melambatkan proses penuaan you all. Dan Lingzi ni juga, dia akan melawan penyakit kronik. Dia akan membantu you all untuk tingkatkan imun sistem. Okay?
dia akan merendahkan kolesterol you. Okey. Jadi bila dia buat fungsi-fungsi macam ni, saya nak bagi tahu, tak semua ubat, yang satu ubat dia boleh buat macam mana yang Linzy punya kerja 4 direct function ni. Tak ada ubat lagi. Contohnya kalau kita kena kencing manis, ada ubat kencing manis. Okey, dia spesifik. Kalau kita kena darah tinggi, dia ada spesifik darah tinggi. Kalau batu karang, dia ada spesifik batu karang. Okey. Kalau dia ada penyakit migrain, okey, dia kena makan ubat migrain. Kalau dia ada batuk, dia kena makan ubat batuk. Jadi ubat ni dia spesifik, penyakit dia spesifik. Tetapi tuan dan puan, kalau kita makan Linzy, satu pil Linzy tu kita makan, dia boleh buat 4 direct function ni. Tapi kita kena makan benda ni konsisten. Dia bukannya hari ni makan terus sembuh dan sebagainya. Dia tak bertindak cepat macam ubat. Macam ubat dia bertindak cepat. Tetapi ubat jangka masa pendek. Tapi kalau kita makan Linzy, dia akan membina daripada awal dan dia akan step by step, lama-lama dalam jangka masa panjang, kita akan slowly proses untuk sihatkan badan kita ni tuan-tuan dan puan. Terima kasih juga yang menonton live ni. Thank you Wait. Thank you lah mentor saya yang ada juga join saya pada live ni. Kan? Semoga bermanfaat live yang saya buat ni tuan-tuan dan puan. Kita cuba untuk orang kata buat live dekat tempat yang berbeza-beza lah kan. InsyaAllah. Okay. Jadi kalau sekiranya ilmu yang kita dapat pada malam ni bermanfaat, bolehlah tuan-tuan dan puan share live ni. Dan insyaAllah kepada yang share live ni, saya sangat-sangat yakin anda sebenarnya seorang yang sangat-sangat amazing, sangat-sangat awesome lah. Dan hati anda memang sangat-sangat baik untuk bantu lebih ramai lagi orang yang dekat luar sana tu. Sebab tu kuasa digital ni tuan-tuan dan puan, kuasa internet ni tuan-tuan dan puan, kalau kita berjaya menggunakan dia untuk mengajak orang lebih banyak kepada akhirat ataupun kebaikan yang dunia after end ni tuan-tuan dan puan, InsyaAllah tuan-tuan dan puan, ROI tuan-tuan dan puan dekat saham akhirat esok memang sangat-sangat tinggi, high lah kan. Walaupun nilai RM1 tu dia jatuh sekarang ni, tetapi kalau RM1 tu jatuh dekat dalam tabung masjid tuan-tuan dan puan, InsyaAllah nilai saham tuan-tuan dan puan akan meningkat di hari akhirat kelak. Sama juga kalau sekiranya tuan-tuan dan puan nampak live ni dan share, lebih ramai lagi orang yang dekat luar sana tu tahu mengenai pasal ubat, mengenai suplemen, mengenai pasal functional food ni, benda bermanfaat. Kan, benda yang bermanfaat ni insya-Allah, okey, dia boleh bagi lebih ramai lagi orang manfaat ataupun kebaikan tuan-tuan dan puan. Sebab orang kita ni dekat Malaysia ni kadang-kadang diorang ni dah selalu makan yang kita selalu duduk dengar lah, tongkat ali, ginseng, apa tu, sauda, madu dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Betul tak betul? Benda tu semuanya bagus. Benda tu tak ada yang tak bagus. Benda tu memang sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan. Kan? Memang sangat-sangat bagus. Cuma yang macam kita adanya Linzy, okey, Ultimate Herbal Medicine ataupun orang gelar dia raja segala herba, kita dah buat case study dan kita dah ada pun orang yang kena gout, orang yang sakit lutut, orang yang kena stroke, yang dah lama dekat kata wheelchair, orang yang dah lama terbaring tuan-tuan dan puan, orang yang dah lama kena penyakit kronik tuan-tuan dan puan, orang yang hampir nak kena dialisis, kena buah pinggang problem tuan-tuan dan puan, tetapi dengan hanya alhamdulillah, okey, solution yang kita ada sekarang ni, iaitu Linzy tadi ni, asas produk kita orang Linzy ni tuan-tuan dan puan dalam industri kesihatan, dia boleh bantu lebih ramai lagi orang yang dekat luar sana tu untuk dapat kesihatan yang sangat-sangat optimum tanpa perlu kita makan ubat tu long term tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan kena penyakit kencing manis, dah doktor sahkan anda memang kena makan ubat untuk kontrol dat kencing manis, okey, tuan-tuan dan puan akan makan ubat tu seumur hidup tuan-tuan dan puan. Tetapi jika tuan-tuan dan puan kena makan sekalipun walau dah kena kencing manis, tetapi berjumpa dengan Linzy ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh mengurangkan dos ataupun boleh mengurangkan usage ataupun consumable yang daripada ubat doktor bagi tadi tu, kita boleh berkurangkan sikit. Kalau tuan-tuan dan puan, contoh ada yang dekat luar sana tu ada penyakit buah pinggang dan sebagainya, kalau tuan-tuan dan puan makan Linzy, buah pinggang tadi ni, dia akan bukan bagi efek kat buah pinggang, tapi dia akan memperbetulkan apa benda nutrien yang tak betul kat dalam buah pinggang kita ni tuan-tuan dan puan, dan dia akan mengurangkan dialisis tuan-tuan dan puan tadi tu. Contoh macam seminggu kita dialisis 3 kali. Contoh, kita sebab nak cuci darah kita ni kan, nak keluarkan darah kotor, nak masukkan darah yang bersih dan sebagainya, kena buat dialisis kan. So, kos dia makan sangat-sangat besar. Jadi, kalau kata seminggu 3 kali, insya-Allah dengan adanya benda ni, kita konsisten benda ni, seminggu boleh buat sekali, dia akan kurangkan benda macam tu. So, at least kita dapat kurangkan. At least kita dapat
buat pencegahan. Mana yang sihat walafiat, inilah golongan orang yang kena makan lama dekat linzi ni. Sebab apa? Bila tuan-tuan dan puan makan lama linzi ni, dia akan form you all punya immune system ni. Dia akan form a shield sebenarnya. Lebih kurang macam tu. So kalau kita sekarang ni, bila kita dah tahu satu-satu alternatif ataupun satu-satu rawatan untuk diri kita sendiri, at least kita dah boleh menyelamatkan keluarga kita sendiri, tuan-tuan dan puan. At least family kita ni tak ada nak perlu pergi ke hospital, sebab kita ada jalan ataupun solution. Kita boleh bagi alternatif kepada diorang untuk makan apa yang kita ada ni, tuan-tuan dan puan. Itulah direct functional food, iaitu superfood seperti linzi, tuan-tuan dan puan. Linzi ni dia dalam bentuk kapsul, dia adalah semula jadi. Kita ni pun asal daripada tanah, semula jadi, nature juga. Jadi kalau kita punya healing pun, kita kena healing secara natural juga, tuan-tuan dan puan. Dia lebih kurang macam tu lah. Okay. So siapa yang menonton daripada live ni, boleh share kepada kawan-kawan, boleh like, boleh komen yang dekat bawah tu. Jelas tak suara saya ni? Okey ke tak kalau saya buat dekat dalam kereta ni, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab apa? Dulu kita kurang nak share pasal benda ni, sebab kita masa tu baru nak start berniaga. Jadi tak mungkin kalau kita start nak niaga tu, kita terus bagi tahu apa yang kita ada, tuan-tuan dan puan. Tapi saya dah makan linzi ni sebenarnya, macam saya sendiri, saya dah makan linzi ataupun ganoderma, ataupun tuan-tuan boleh search lah linzi ni apa benda kan kat Google. Okey, kita dah makan linzi ni, saya sendiri daripada since saya form 1. Ayah saya dia dah bagi makan linzi. Okey, pada masa tu kita budak-budak ni makan dekat hostel, makan ayam masak merah lah, makan ayam kicap lah, makan ayam gulai dan sebagainya. Memang air gas, air 100 plus, air Sprite dan sebagainya memang banyak masuk dekat dalam kita punya badan ni, tuan-tuan dan puan. Dan apabila kita makan linzi ni dia akan mengeluarkan dekat tangan saya ni kan, macam ada gelembung-gelembung hitam macam tu lah. So bila kita picit benda tu, dia akan mengalir macam cair. Macam bila mengebak benda tu, dia akan start gatal-gatal tangan kita ni. Itu petanda toksin dia mula keluarkan daripada badan kita, tuan-tuan dan puan. Bila toksin ni keluar, racun ni keluar, tuan-tuan dan puan, mudah kita nak serap makanan seperti suplemen vitamin C ataupun suplemen vitamin A, vitamin K ke, vitamin Z ke dan sebagainya. Mudah nak serap. Sebab apa? Racun tak ada dekat dalam badan kita. Tapi kalau racun banyak dekat dalam usus kita ni, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan ambil lah vitamin banyak macam mana pun, tapi tak detox dulu usus ni, memang benda tu dia macam lalu saja. Lagi-lagi kalau kita ni minum air pun tak berapa nak cukup, kan? Itulah dia. Kita tak nak macam kita makan satu ubat, dia akan efek pula bawah pinggang. Contohnya kalau macam kita makan ubat migraine, kita nak sembuh migraine, kan? Kita tak nak migraine, tapi kita makan banyak ubat tu, lama-lama dia efek juga kat kita punya hati ni. Dah berapa lama dah tuan-tuan dan puan makan paracetamol? Dah berapa lama dah tuan-tuan dan puan makan Panadol? Dah berapa lama dah tuan-tuan dan puan? Ramai lagi yang dekat luar sana tu dah makan painkiller dan sebagainya. Benda-benda paracetamol, painkiller dan semua ni, ini adalah inferior pills yang akan efek kita punya hati ni, tuan-tuan dan puan. Dia akan efek kita punya hati ni. Hati kita akan jadi toksin. Hati kita ni akan jadi lemak. Nak tahu organ yang paling terbesar ataupun organ yang paling penting sekali dekat dalam badan kita ni, memang semua penting. Tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah hati, tuan-tuan dan puan. Hati kita ni kita kena jaga. Hati kita ni kena jaga, okey? Baik hati, baik seluruh anggota. Okey. Kalau hati tak baik, maksudnya tak boleh nak melakukan fungsi hati ni lah. Dia ada pam-pam darah, dia akan sikitkan toksin. Dia akan contain, dia akan store vitamin ataupun acid yang toksin-toksin ni semua simpan dekat hati, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau hati kita ni berlemak, hati kita ni sendiri tak berapa nak baik, macam mana dia nak buat fungsi dia? Senang cerita, hati ni diibarat macam satu kilang. Okey, kilang ni dia juga yang buat menyimpan, dan dia juga yang supply, dan dia juga yang produce. Begitulah fungsi hati. Jadi kalau dia nak buat supply darah, dia nak produce darah, dia nak buang benda yang toksin-toksin yang tak diperlukan oleh badan ni, macam mana dia nak buat kerja dia kalau hati ni sendiri sebenarnya dah ditoksinkan oleh paracetamol, painkiller dan sebagainya. Kita sendiri yang buatkan hati kita tu rosak. Macam mana kalau hati kita ni rosak ni, dia nak melakukan tugas dia. That's why kalau hati kita problem, dia boleh jadi darah pun akan ada darah naik, darah tinggi, darah turun dan sebagainya. Dia akan menyebabkan kolesterol, dia akan menyebabkan stroke, dia akan menyebabkan darah yang lain tak lancar. Tuan-tuan dan puan, sebab tu kita rasa kebas, kita bangun pagi tu tiba-tiba rasa macam turun hayang, kita rasa macam tak bijak bumi dan sebagainya. Tambahan lagi dengan active lifestyle kita, COVID berada dekat sekeliling kita ni, tuan-tuan dan puan. Okey? So kita mudah terdedah. Badan kita ni radikal bebas ni sangat-sangat banyak. Kita punya wifi, kita punya internet, kita punya data internet ni semua ni kat rumah kita ni kan, dia akan long term, dia akan efek benda-benda ni. Jadi linzi sahaja
sesuatu superfood yang kalau kita makan benda ni, dia akan menyingkirkan benda yang tak normal dekat dalam badan kita ni tuan dan puan. Power tak power linzi ni tuan dan puan. Memang superb lah. Jadi kalau kita nak makan linzi, memang mahal. Harga linzi ni memang sangat-sangat mahal. Sebab linzi ni dia ambil dekat pegunungan yang dekat belah sana tu, Taiwan sana tu kan. Zaman Maharaja dulu, Maharaja je yang makan linzi ni. Sebab dia tahu linzi ni adalah superfood yang kalau dia makan banyak, 5 botol sehari pun tuan-tuan dan puan, semakin lama semakin sihat dia. Dia dah berfungsi seperti ubat tetapi bukannya ubat. Dan dia takkan bagi side effect kepada kita punya badan. Itu cerita dahulu kala, zaman Dynasty Qing, memang kita tak boleh dapatkan linzi. Siapa rakyat pada zaman tu, dia ambil linzi, silap-silap kena pancung kepala. Habis, kan? Tetapi dengan arus teknologi moden sekarang ni, kita tak payah nak pergi ke gunung, nak kutip, nak petik. Kita hanya beli online saja, linzi tu dah terus sampai dekat rumah tuan-tuan dan puan. Sekarang ni punya zaman. Orang kata, kalau kita nak pergi ambil ikan tu, ikan ni dia memang ada kat laut. Takkan kita nak jadi nelayan. Kan? So kita belilah dekat pasar. Proses tadi tu dia dah buat dah. That's why dia jual harga tu, harga ikan yang dia jual, dia tangkap kat dalam laut tu, mengikut harga tu sebab dia dah proses ikan tu, bawa daripada laut. Dia nak cost dia, risiko dia untuk bangun pagi dan sebagainya, risiko dia dekat laut apa semua nak tangkap ikan tu. Tahu-tahu dekat pasar dah siap terhidang, dah siap potong, dah siap siang dah tuan-tuan dan puan. Tinggal lagi kita nak ambil kat rumah ni, nak masak lauk gulai, nak masak lauk lansat kicap, nak masak lauk masak merah, nak masak sweet sour ke. Itu je pilihan kita. Sebenarnya ditakdirkan dah. Apa yang kita hidup dekat dalam dunia ni sekarang tuan-tuan, semua dah ditakdirkan dah untuk kita. Okay? Macam ikan yang kita beli kat pasar tu. Ikan ni mula dia lahir, dia ada memang kat laut dan ditakdirkan makan juga last kali dekat kita. Nelayan tadi tu dia tolong ambilkan ikan ni dan dia tolong pasarkan dekat pasar, dan kita pergi ke pasar tadi tu dan kita beli dia ikan. Dan ikan ni memang ditakdirkan daripada dia lahir memang untuk kita makan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak menjadikan suatu benda tu sia-sia, saya nak bagi tahu. Semua dah ditetapkan dah. Orang kata rezeki tu dia takkan salah alamat. Maybe sekarang ni ramai lagi yang kita tak tahu kat luar sana tu pasal linzi. Sebab rezeki tu belum sampai lagi. Rezeki tu kita tak makan lagi linzi pada tu. Pada ketika tu lah kita tak makan lagi linzi. Jadi kalau kita tak makan lagi linzi pada ketika tu, memang sebab tak ada orang yang nak bagi tahu. Hakikatnya macam saya sendiri 17 tahun yang lepas saya dah makan linzi dah. Cumanya pada masa tu ayah saya ni dia tak ada bagi apa? Ayah saya ni dia tak ada bagi pendedahan pasal macam mana kita nak pasarkan produk yang kita ada ni tuan dan puan. Dia hanya makan sendiri saja. Sampai sekarang ayah saya ni dah 17 tahun, 18 tahun makan linzi. Alhamdulillah. Masa time COVID ni, saya lah orang yang paling tak risau mak bapak saya dekat kampung. Sebab saya tahu mak bapak saya dia memang jaga kesihatan dia. Okay? Memang sekarang ni kita muda dan kita rasa kita sihat tuan dan puan. Tapi kita kena faham yang sekarang punya zaman, kadang-kadang umur 30-an pun dah boleh kena kencing manis. Dan kalau seketika, kalau tuan-tuan dan perempuan tahu, ataupun kalau tuan-tuan dan perempuan ada kena kencing manis dan sebagainya sekarang ni, at least dah tahu apa alternatif nak buat. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masalah stroke, ada masalah buah pinggang, ada masalah lutut, kan, at least dah tahu apa benda yang kita nak kena makan, at least untuk alternatif precaution sebelum kita kena benda tu dengan lebih teruk. Kita kat sini kita nak mencegah benda tu. Kita nak satu kesihatan yang kita dapat sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, bukan panjangan. Itulah topik kita pada malam ni, ubat versus supplement versus functional food ataupun superfood direct function. Mana yang patut kita makan tuan-tuan dan perempuan? Mana dahulu yang kita kena makan? Bukan kita tak boleh nak makan ubat. Doktor sarankan kita makan ubat. Yes, kita kena makan ubat. Tetapi kalau kita makan linzi, okey, kita makan linzi ni tuan-tuan dan perempuan, dia akan singkirkan bahan kimia yang ada dekat dalam ubat tadi tu. Dan kita hanya dapat makan ubat saja, tak ada bahan kimia dekat dalam tu. Sebab linzi tadi ni dia dah buat function dia menyingkirkan toksin ataupun bahan yang beracun dekat dalam ubat tadi ni. Jadi sangat-sangat bagus. Tapi yang tak bagusnya kalau kita keep makan ubat dan kita beranggapan doktor yang menyembuhkan kita. Hakikatnya yang menyembuhkan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan izin dia juga. Kita percaya dia saja. Dia saja yang owner semua benda ni. Dia takkan jadikan suatu benda tu sia-sia tuan dan puan. Jadi kita je yang kena study. Kita je yang kena research. Okey, dan kita dah ada proven result. Di mana saya sendiri pun ada juga orang yang, kita bukan doktor kan, tapi kita tahu kalau dia ada masalah lutut, dia kena pakai tongkat kan. Saya bagi dia one of kita punya ni kan solution produk ni, dan lutut dia dah okey, lepas tu dia boleh letak tongkat dia kat belah tepi.
itu pun sebenarnya dah sangat-sangat dah kita rasa happy. Itulah core dia, itulah fundamentalnya mengapa saya buat bisnes dalam bidang kesihatan ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apabila kita buat bisnes industri kesihatan ni, okay, dalam masa yang sama kita tolong orang tu supaya dia makin lama semakin sihat, dia boleh bersolat. Okay, dia boleh solat buat full dan sebagainya. Kita hanya minta doa dia sedikit macam tu saja. Okay, sebab sebaik-baik manusia ni manusia yang bagi manfaat. Kalau kita nak berdakwah ni kita tak bersemangat, kita sakit dan sebagainya, kita pun tak ada mood ataupun kita pun tak ada rasa macam mana bestnya ataupun lazatnya kita melakukan satu solat tu. Sebab kita ada rasa macam sakit tekak. Kalau nak cakap lebih-lebih kan, nak cakap lebih-lebih kan, air liur guna banyak. Dah berkurang pula air kat situ. Dah kering pula tekak dan sebagainya. Bila kering air, dah problem pula kan. Buang air pula tengah malam kan. Air kencing berbuih dan sebagainya. Kan. Jadi kita kat sini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok balik lah. Pagi tu kita makan apa, tengah hari tu kita makan apa, kan. Bukan kita tak boleh nak makan, kita boleh makan, tapi kita kena tahu macam mana cara kita nak keluarkan balik. Benda yang kita makan sekarang ni, berapa banyak yang kita makan bersamaan equals tu berapa banyak juga yang kita keluar. Itu cara formula dia. Okay? Jangan kita duk makan makanan bertepung, berminyak, makanan yang excess food dia banyak kan. Kita dapat uric acid tinggi dan sebagainya, nanti akan dapat gout. Dan bila kita dah dapat, kita kena makan ubat dah. Daripada start situ, titik tolak dia akan efek dekat belah jantung. Dia akan efek dekat kita buah pinggang. Tapi kita tak perasan benda tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa kita tak perasan? Sebab kita tak tahu. Sebab kita kurang ilmu pasal kesihatan. Sebab tak ada orang yang bagi pendedahan. Kan? Pada ketika dahulu ada seorang ahli saya ni. Okay? Saya tanya dengan dia. Akak dulu dah berapa lama dah join bisnes ni? Saya mula-mula tahu sebab pada masa tu saya ni sakit buah pinggang. Okay. So apa yang dia bagi masa tu? Dia bagi saya linzi lah. Ada seorang Cina ni dia bagi saya linzi. Okay. Dan pada tahun bila akak jumpa linzi ni? Akak jumpa pada tahun 1995 lagi. Jadi masa 2019 saya berjumpa dengan akak ni. Okay. 2019 saya berjumpa dengan akak ni. Akak dah tak buat lagi ke? Ataupun akak dah tak makan lagi ke tak? Kenapa dah tak makan? Sebab akak itu dah sembuh dah daripada buah pinggang. Jadi akak tak makan lagi benda ni. Dan 1995 sehingga ke 2019, satu tempoh yang sangat-sangat lama tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Lepas tu dia berjumpa balik linzi ni. Dan akhirnya sekarang ni dia jadi pengedar. Kan? Dia jadi under network saya ni juga. Dan mengedar sama juga macam saya. Bercerita juga solution macam mana kita nak merawat orang yang sakit dekat negara kita ni kan. Kita nak bantu frontliner, tapi secara backliner je. Kita bantu secara digital saja tuan-tuan dan puan dengan menyampaikan ilmu ni supaya benda ni bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau kata orang tu ada buah pinggang dan sebagainya, akak ni tadi ni, dia terus join dengan saya, dia terus makan linzi lah sekarang ni. Dia terus makan linzi dan dia nak sebarkan juga. Sebab dia dah pernah sembuh dah dulu. Kan? Kita bukan cakap makan ni terus sembuh, tak. Tapi kita membantu at least meningkatkan sikit demi sedikit bergantung pada kita punya badan ni tuan-tuan dan puan. Akak ni dulu dia baru-baru ni dia kena thyroid. Thyroid yang ada benjolan dekat sini. Dia bukan makan biji durian telan durian tu besar tau. Tak ada. Dia macam thyroid ni, okey, dia ada dekat sini. Dia macam ada benjolan dekat sini. Jadi bila kita makan ni, kita rasa tak selesa. Kita rasa macam cepat berpeluh, kita rasa macam nak angin satu badan, kita rasa macam nak demam dan sebagainya. Thyroid dia ada hyper, dia ada hypothyroid. Tapi apa yang akak ni buat? Okey, kalau pergi jumpa dengan doktor akan bagi ubat. Okey, you makan ubat ni you boleh sembuh. Okey, highkan dos lagi. You makan lebih tinggi lagi. Doktor bagi saya antibiotik, bagi saya lagi anti vaksin ke, bagilah saya lagi benda-benda yang lagi dos lagi tinggi lagi. Sebab ubat yang sebelum-sebelum ni tak boleh nak bunuh saya punya penyakit thyroid ni. Tapi akak tu dia bijak. Okey, dia hanya dapatkan rawatan doktor dan dia suruh minta doktor tu checkkan dia punya thyroid ni jenis yang macam mana dan dia makan linzi tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah dengan sebotol linzi yang dia makan tu sampai sekarang dia amalkan, thyroid tu dia dah tak ada. Okey, dia cek darah dalam masa seminggu, 2 minggu, sebulan macam tu dia dah recovery. Okey. Maksudnya dia dah tahu linzi ni boleh membantu dia untuk menghadapi masalah yang macam tu. So dia dah terus boleh makan. Okey, dan dia alhamdulillah sihat walafiat sampai sekarang. Alhamdulillah, syukur ya Allah ya Tuanku kan. Dengan kita ni dulu tak tahu apa-apa, memang sangat-sangat noob lah. Memang orang kata nak mengedar, nak cakap pasal produk kesihatan. Apa benda aku nak kena makan produk pula ni kan? Kali ni aku nak kena makan produk pula. Buat apa aku nak kena makan produk? Selama ni aku relax, aku aktif, aku main kayak, aku main bola, aku main futsal dan sebagainya. Kenapa sekarang ni aku kena makan pula produk-produk ni kan? Apa barang makan produk, betul tak? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita tak perlukan produk tadi ni. Tapi kita perlukan apa yang ada dekat dalam produk untuk badan kita ni tuan-tuan dan puan. Sebab badan kita ni, kalau kita makan suatu benda tu, dia pahit, hati kita ni dia sangat-sangat best. Dia memang sangat-sangat suka benda tu.
Tapi kita makan benda-benda yang manis, mulut kita sedap, tapi badan kita tak berapa nak sedap. Dan lama-lama kita tak nak benda tu carry forward penyakit ni. Okey, dia akan menyeru kita bila kita dah 10 tahun lagi. 10 tahun lagi tiba-tiba dia akan muncul penyakit tu. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan, seperti mana topik kita pada malam ni, ubat versus suplemen versus direct function ataupun superfood tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan nak pilih yang mana? Tiga ni tuan-tuan dan puan prefer yang mana tuan-tuan dan puan? Bukan kita kata kita makan superfood, kita tak perlukan makanan yang seimbang. Bukan. Okey, kita perlukan juga makanan yang seimbang. Okey, kita perlukan juga seperti protein, okey, seperti vitamin-vitamin yang lain, vitamin C dan sebagainya. Kita memang perlukan juga dalam masa yang sama orang kata fiber. Kita memang perlukan juga orang kata dalam masa yang sama tenaga lah. Okey, makanan yang ada beri kita tenaga, makanan yang ada bagi kita protein, makanan yang ada bagi kita serat, makanan yang ada bagi kita karbohidrat, kan, makanan yang ada bagi kita mineral, zat galian dan sebagainya, zinc apa semua tu. Yes, kita memang perlu makanan yang seimbang. Cuma kalau dah dibantukan dengan superfood ni tuan-tuan dan puan, kita pula ada exercise dan sebagainya, insya-Allah metabolism kita dia akan meningkat. Dan bila metabolism kita meningkat, badan kita ni aktif, mudahlah dia nak melawan dengan penyakit tadi tu. Kan? Kalau tak, macam mana player bola Neymar yang kat Brazil tu, dia sangat-sangat aktif tapi dia boleh kena COVID tuan-tuan dan puan. Sedangkan dia memang sangat-sangat fit. Dia memang sangat-sangat stamina dia sangat tinggi. Immune system yang kuat ataupun immune system yang stabil tuan-tuan dan puan, dia bukannya bergantung kepada berapa fitnya beliau, berapa fitnya orang tu, berapa tingginya stamina tuan-tuan dan puan. Immune system dia bukan macam tu. Okey? Immune system ni dia dibina. Okey? Dia memang dibina dekat dalam kita ni. Kita tak boleh nak tahu. Tapi kalau kita makan linzi, setiap hari kita makan linzi, setiap hari konsisten, kita tak pernah stop makan linzi untuk lakukan pencegahan dan untuk menjadikan diri kita ni awet muda tuan-tuan dan puan. Kita akan rasa macam energy level yang sangat-sangat lain. Sebab sel kita ni, root dia, sel kita ni sihat, dia akan membentuk tisu yang sihat. Tisu yang sihat, dia akan bentuk organ yang sihat. Organ yang sihat, dia akan bentuk sistem badan kita full yang sihat. Jadi kita akan rasa energetik gila. Saya bercakap live ni tuan-tuan dan puan, depan tuan-tuan dan puan ni, saya tak sangka dah dekat hampir sejam dah saya nak cakap. Kan? Saya daripada saya cakap live sampailah dah sejam saya cakap ni, saya tak rasa yang badan saya ni tiba-tiba letih, tak berlesu dan sebagainya untuk bercakap depan ni. Okay, kalau kita nak bercakap lagi sejam 2 jam pun no problem. Kan? Tapi kita dah amalkan linzi tu step by step lah. Tak mungkin semua orang dapat beli linzi yang sangat mahal. Tetapi dengan produk kita, kopi CEO tuan-tuan dan puan, CEO Cafe, okey, kopi yang kita minum, duk selalu kopi minum yang kita tu, dia ada linzi dekat dalam tu 10% tuan-tuan dan puan. Setiap hari kita makan, dia akan jadi 100% juga. Jadi sebaik-baik linzi yang kita boleh makan, kalau kita tak mampu beli yang pil kapsul yang harga dia 200 lebih tu, harga dia beratus lah, 200 lebih. Tapi dia memang untuk kita kalau kata ada penyakit kronik dan sebagainya lah. Kalau besok pagi kena potong kaki, 270 takkan mahal tuan-tuan dan puan. Kaki dengan ubat mana yang lagi mahal? Kaki kita tadi tu aset. Ke akhirat nanti kita kena tanya tuan-tuan dan puan. Kan, kita kena tanya. Kan, kenapa tak jaga hati ni? Kenapa tak jaga tangan? Kenapa tak jaga kaki? Kenapa kena potong? Kan? Boleh ke kita sebab suka makan sangat benda-benda yang mana stay, tarik apa semua kan? Sebab itulah kaki kita kena potong. Ayo potong kaki. Betul tak? Tak mungkin kita bagi tahu macam tu, hujah kita tu nanti tuan-tuan dan puan. Apa anggota badan kita yang sekarang ni kita ada, ini adalah amanah untuk kita menyebarkan kebaikan, untuk jadi orang kata khalifah yang bermanfaat kepada orang lain kat dunia ni. Okey, manusia yang sebaik-baik manusia tu manusia yang bagi manfaat dan manusia yang memudahkan urusan orang lain. Okey. Kita pasal tahajud, pasal kita berzikir, pasal apa, itu hanyalah untuk diri kita sendiri tuan-tuan dan puan. Tapi kita kena tengok orang sekeliling kita ni. Kita sihat, kita boleh buat tahajud, kita boleh bangun awal pagi, kita boleh bangun awal, kita boleh berzikir awal, kita boleh bagi tahu tentang kebaikan apa yang kita buat ni awal. Tapi kita terlupa orang sekeliling kita. Kita terlupa tanggungjawab kita dekat orang yang sekeliling ni tuan-tuan dan puan. Sebelah jiran kita ni dia sakit. Dia sakit tenat. Kan? Kita ada sesuatu benda yang kita tahu tapi kita tak sebarkan benda tu. Okey? Tapi cara nak sebarkan sekarang ni tuan-tuan dan puan memang sangat-sangat senang. Berada dekat mana-mana pun depan keselesaan handphone yang ada dekat dalam depan anda ni, anda boleh sebarkan apa segala jenis kebaikan ataupun idea ataupun produk ataupun servis yang anda nak sampaikan kepada orang lain. Kenapa anda tak nak sampaikan? Kenapa anda tak nak jual benda tu? Kenapa anda tak nak offer benda tu? Padahal benda tu kita sebagai umat Islam, memang Allah dah jadikan patutnya kita yang mengambil hazanah yang benda tu dan kita share kepada orang ramai. Pasal kebaikan linzi ni tuan-tuan dan puan. Bukan tak boleh nak makan ubat ikut saranan doktor, tapi adanya linzi, dia akan ambil bahan kimia yang ada dekat dalam ubat, dia akan buang. Bukan kata kita makan linzi ataupun superfood ataupun direct function yang lain,
Kita tak boleh nak makan makanan yang seimbang ataupun nak menjalankan lifestyle yang tak apa nak sihat. Tidak, tuan-tuan dan puan. Kita memang perlukan exercise juga. Dalam masa yang sama kita kontrol apa yang kita makan dan kita kena ada maintenance bahan dalam badan kita ni untuk kita kekalkan kesihatan kita ni dan kita nak mencegah daripada badan kita ni obes dan sebagainya. Itulah fungsi dia. Dia nak menahan badan kita tu supaya lama-lama akan mereput juga. Contohnya macam gigi lah, tuan-tuan dan puan. Hari-hari kita gosok gigi. Hari-hari kita boros gigi, tuan-tuan dan puan. Cuba kalau kata saya live malam ni, saya bagi tahu dengan anda semua, tak payah nak gosok gigi besok pagi. Boleh ke boleh? Tak boleh kan? Mesti tak boleh je. Tapi kita tahu last kali gigi kita akan mereput, betul tak? Tapi kenapa kita still gosok? Bermaksud, kalau kita meneruskan kehidupan ni, kita kena konsisten apa yang kita buat ni. Walaupun kita dah tahu benda tu last kali kita mengeput pun. Sebenarnya, kita kena ada usaha kita sendiri, tuan-tuan dan puan. Walaupun kita tahu akhirnya kita mati, tapi sebelum kita mati, tuan-tuan dan puan, kita bagi satu core value kepada orang lain yang dekat luar sana tu, supaya bila kita di akhir hayat kita nanti, kita nak orang bercakap baik tentang kita. Kita nak orang mendoakan kita. Okay? Kita nak ilmu kita yang kita sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan yang ada kat dalam live ni, ataupun tuan-tuan dan perempuan sini yang ada ilmu yang sangat super mahal tu, share benda tu lebih ramai lagi orang yang dekat luar sana tu. Bantu lagi generasi-generasi yang sekarang ni. Sebab dia orang yang generasi sekarang ni, dia orang tak tahu mana asal usul masalah ni tiba-tiba datang, dia orang tak tahu. Jadi kita lah yang kena bagi awareness. Dan Lindsay ni sebenarnya dekat dalam Malaysia dah ramai dah makan. Ramai dah makan. Cumanya dia orang ni tak buat pemasaran. Sebab dia orang ni tak ada ilmu digital marketing dan sebagainya. Dia orang tak tahu macam mana nak pasarkan benda tu online. Kan? So dengan FB Live yang ada sekarang ni malam ni, saya nak bagi tuan-tuan dan perempuan, kalau jumpa Lindsay tu makanlah, tak kisahlah company apa pun. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan, ada pengedar A, dia jual produk kesihatan. Pengedar B, dia jual produk kesihatan dan info kesihatan macam mana nak kurus. Tuan-tuan dan perempuan nak pilih yang mana? Mestilah pilih yang B. Betul tak betul? Yang A tadi ni dia hanya menjual. Dia hanya menjual produk kesihatan. Dia yang tahu benda ni bagus, dia jual kepada orang ramai beli produk dia. Manakala yang B pula, dia ada produk kesihatan. Tetapi dia bagi consultation. Dia bagi macam mana cara nak makan. Dia bagi tahu macam mana info nak kurus. Dia bagi tahu macam mana cara kita nak kekalkan kesihatan kita ni di kala pandemik COVID dan sebagainya. Apa strategi yang kita kena makan kan setiap hari. Mana yang anda pilih? Anda pasti nak pilih yang expert. So, beli pada yang expert. Beli pada orang yang tahu nutrition ni. Beli pada orang yang boleh guide anda, yang boleh bimbing anda dalam masa yang sama. Okay? Dia boleh sama-sama berjemaah. Kita sama-sama ni join, ajak orang lain dan buat duit ataupun sharing sama-sama. Okay? Maksudnya kita kongsi rezeki kita berada ramai-ramai dekat dalam bisnes ni, tuan-tuan dan puan. Bisnes yang sangat suci murni. Sebab saya tak rasa hospital makin lama makin menyusut bilangan orang yang masuk hospital ni. Okey? Semakin lama semakin banyak hospital yang dibina. Sebab semakin lama semakin banyak orang yang sakit, tuan-tuan dan puan. Sebab dia orang ni memang main balon makan dan doktor ni dia memang welcome dia orang untuk datang kepada farmasi ataupun klinik mereka sebab dia orang tengah buat bisnes. Okey? Dia orang ada mention, dia orang kena charge. Dia orang benda tu dia beli benda tu. Okey, jadi dia kena charge kepada orang ramai. Jadi tak kisah pun orang nak makan apa. Janji bila kau sakit nanti kau pandailah jumpa aku. Betul tak betul? Kan? Kita dah banyak dah bagi keuntungan kepada orang yang dekat luar sana tu. Kita beli macam-macam apa semua. Selama kita makan kesihatan ni tuan-tuan untuk maintain diri kita, pernah tak kita dibayar? Tak pernah langsung kita dibayar. So sekarang ni tuan-tuan dan puan, inilah masanya. Tak ada masa lain lagi dah tuan-tuan dan puan. Macam mana kita nak maintain kesihatan kita dalam masa yang sama. Masa yang serentak. Kita boleh buat duit juga. Sebab kita dah sharing macam ni kan. Jadi kita share kepada orang lain, orang tu join kita, kita sama-sama buat duit, tuan-tuan dan puan. Dan sama-sama buat duit, kita buat kesihatan, kita jana pendapatan dan kita ada pilihan dekat dunia ni. Nak pilih yang macam mana. Tapi yang sihat ni akan come first. Bila you all dah banyak duit nanti, tak guna kalau you all banyak duit dan tiba-tiba kita rasa sakit, family kita pun rasa sakit, kemurungan jadinya. Kita akan jadi depressed, tuan-tuan dan puan. Kita sihat tapi keluarga kita sakit, pun tak boleh, tuan-tuan dan puan. Kita berjaya tapi keluarga kita gagal. Gagal ni gagal daripada segi penyakit lah kan. Gagal daripada segi kesihatan. Banyak je kat luar sana tu. Banyak duit tapi kesihatan tak mengizinkan. Jadi dia tak ada mood lah. Dia simpan lah duit dia tu kan. Sebab dia nak sihat tadi ni, dia tak tahu cara macam nak sihat. Dia tak ada ilmu untuk kesihatan tu. Tak banyak mentor-mentor ataupun tak banyak, adalah yang dekat luar sana tu. Tapi kita more fokus macam mana kejar duit semata-mata, tuan dan perempuan. Kita terlupa yang kesihatan kita ni. Kita leka. Kita apa? Sebab itulah nikmat kesihatan ni, orang yang paling lupa nikmat kesihatan. Sebab dia terlupa. Sebab sekarang ni dia masih sihat. Sekiranya dia sakit, kena kat batang hidung dia sendiri, kan, COVID ni jangan bawa main tau. Okay?
Jangan buat main. Sebab dia berada dekat sekitar kita ni memang banyak. Kan? Kita jangan buat main. Jadi langkah pencegahan dia adalah tuan-tuan dan puan, kita ambil langkah pencegahan, kita ambil precaution, kita makan linzi ni banyak-banyak, kita bina kita punya immune system ni daripada sekarang. Supaya kita boleh dapat pasif kesihatan berpanjangan, kita boleh carry forward kepada anak-anak waris kita ni supaya ramai-ramai lagi makan linzi. Sebab kita ni golongan orang yang intermediate, yang masih lagi panjang lagi perjalanan kita ni tuan-tuan dan puan. Kita lah golongan yang kena makan linzi ni secara berpanjangan dan menyebarkan lagi kebaikan. Okey. Kalau kita dapat untung pun tak apa. Saya memang dah sangat-sangat bersyukur dah dapat makan linzi ni. Dengan adanya bisnes sekarang ni, bukan semua orang senang boleh buat bisnes. Masih lagi struggle. Banyak lagi yang dekat luar sana. Baru struggle nak cek duit. Belum struggle lagi macam mana nak cerita yang kesihatan. Betul tak betul tuan-tuan dan puan? Jadi kalau tak tahu pasal kesihatan, cari saya. Saya boleh konsult anda secara percuma. Jika anda nak jadi ahli, nak beli saja, nak jadi user saja pun, tiada masalah. Tapi kalau boleh, nak jana income pendapatan 4, 5 angka, 6 angka setiap bulan pasif meningkat walaupun anda hanya suri rumah, boleh kontak saya dekat WhatsApp saya ni, ataupun boleh kontak saya dekat website saya yang ada dekat Facebook ni, ataupun Messenger pun boleh, tak ada masalah. Anytime bro. Okey, kita boleh berjumpa dalam secara alam maya ni. Saya akan guide anda daripada A to Z, tutorial, coaching, kita punya live, kita punya group meeting dan sebagainya. Memang kita sediakan setiap hari dan setiap minggu. Kita akan membantu anda, kita akan membimbing anda. Silap-silap hari bulan anda join dengan saya, okey. Anda dah tahu dah ni untuk apa, ni untuk apa. Anda dah boleh bukan kata merawat orang lain, tapi provide orang lain solution supaya dia ni semakin lama semakin sihat. That is okay. Itulah kita punya objektif. Itulah destinasi dia. Doktor tadi tu bagi ubat supaya kita dapat sihat. Saya sekarang ni bagi solution supaya tuan-tuan dapat sihat. So lebih kurang je result dia nak sihat juga. Jadi nak sihat ni sampai bila? Kan? Jadi sihat ni sampai bila? Selagi kita masih hidup, kita nak sihat supaya kita boleh melakukan amal jariah. Benda kewajipan kita sebagai umat Islam, tanggungjawab kita ni semakin besar lagi. Jadi kalau kita tak sihat, tak mungkin kita boleh merawat orang yang sakit. Sebab orang yang sakit tadi tu, dia tengok kita sakit, dia tak tahu yang kita ni boleh bantu dia. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa cukup saja live saya pada malam ni tuan-tuan dan puan. Saya mengucapkan terima kasih yang menonton, yang share pada live malam ni. Saya doakan anda semua mendapat manfaat dan mendapat pahala ganjaran yang sangat-sangat besar daripada Allah SWT. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan semoga kita dapat berjumpa lagi. Okey, jaga diri, jaga kesihatan tuan-tuan dan puan, kekal aktif dan kekal cergas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di lain siaran. Okey. Kalau live ni bermanfaat ataupun ada poin yang anda dapat pada malam ni, silakan share live ni dan semoga kita semua mendapat rezeki ataupun berganda-ganda. Pahala kita ni share-share saja tuan-tuan dan puan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.